Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi kuliah kita setiap hari Jumaat. Setelah kita dapat habiskan kitab Munyatul Musalli minggu lepas, hari terakhir untuk tahun 2021. Jadi malam ni cabut pula ni. Jadi malam ni kita akan memulakan dengan satu kitab yang baru. Kitab masih lagi membincangkan tentang ilmu fiqh. Jadi kitab yang kita pilih sebagaimana saya maklumkan minggu lepas, kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Mazhabi Al-Imam Al-Syafi'i. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi dia ada 8 jilid. Dia ada 8 jilid, jadi kita telah maklumkan kita akan pilih jilid yang ketiga yang berkaitan dengan tajuk-tajuk sumpah, nazar, pemburuan dan penyembelihan, akikah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, dan juga kafarah. Itu di antara tajuk-tajuk yang dimuatkan dalam Al-Fiqhu Al-Manhaji dalam jilid yang ketiga. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi malam ni kita belum mula lagi lah. Nah, malam ni kita nak memperkenalkan kitab dulu. Jadi kitab yang diberi nama Al-Fiqhu Al-Manhaji ini dikarang oleh 3 orang profesor di negeri Syria, di Syam, yang mengajar di universiti di Syria. Yang pertama Dr. Mustafa Al-Khin, yang kedua Dr. Mustafa Al-Bugh, dan yang ketiga Ali Asy-Syarbaji. Jadi 3 ulama ini dia ambil seorang sikit tajuk-tajuk fiqh ni, kemudian digabungkan. Jadilah satu kitab, nama dia Al-Fiqhu Al-Manhaji. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kitab fiqh ni, banyak kitab fiqh kalau kita dulu kalau mengaji di pondok-pondok, di surau-surau, di masjid-masjid kita, kalau fiqh memang yang kitab yang terkenal di antaranya Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Itu memang kitab yang terkenal. Kemudian Sabilal Muhtadin. Nah, kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari, dan banyak lagi lah kitab-kitab lain. Kitab-kitab itu semua kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara kita. Cuma dia tidak ada dalil. Dia buang dalil-dalil, dia ambil isi dia saja untuk orang awam. Nah, untuk orang awam kalau dia letak dalil jadi macam ni lah. Letak dalil 8 jilid. Kalau kitab macam ni, tapi kalau yang Arab yang asal, kitab Arab yang asal dia 3 jilid sahaja. Satu jilid bukan dalam 300 ke 400 muka surat. Bila diterjemah ke dalam bahasa Melayu, kalau yang ni jadi 8, kalau yang satu lagi dia jadi 3. Yang Dr. Zulkifli Al-Bakri dia 3, dia buat tebal-tebal.
3 jilid dikumpul satu, 3 jilid dikumpul satu, jadi 3 aja lah. Yang ni dia pecah sampai 8. Penterjemahan oleh ustaz yang tidak sama. Tapi teks asal Arab dia adalah sama. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi fiqh kalau kita ambil sejarah sikit. Sejak zaman Imam Asy-Syafi'i, ya. Dia ada bawah. Dapat dekat. Pegang. Oh. Dia lucu tu kat tu. Jatuh sama. Jatuh ke bawah ni. Ni tadi. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi zaman Imam Syafi'i ada kitab Al-Um, ada kitab Ar-Risalah, ada Mukhtasar Al-Buwaiti, murid dia. Mukhtasar Al-Muzani, kitab-kitab ni besar. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian datang selepas daripada itu Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Al-Juwaini dia telah meringkaskan, mensyarahkan Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani murid kanan kepada Imam Syafi'i. Dia telah mensyarahkan kitab Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani, dan dia namakan kitab tu Nihayatul Matlab. Memang besarlah kitab ni, Nihayatul Matlab. Kemudian datang pula Imam Ghazali. Imam Ghazali murid kepada Imam Al-Juwaini. Dia meringkaskan kitab guru dia, kitab Nihayatul Matlab ini dia ringkaskan dan dia namakan kitab dia Al-Basit. Al-Basit, ringkasan daripada kitab Nihayatul Matlab. Tapi masih besar, kitab tu masih besar lagi. Maka dia ringkaskan lagi, Imam Ghazali meringkaskan lagi kitab dia daripada Al-Basit, dia ringkaskan lagi dan dia namakan Al-Wasit. Al-Wasit. Al-Wasit pun masih lagi besar, masih lagi panjang. Maka dia ringkaskan lagi dan dia namakan Al-Wajiz. Ini sejarah kitab mazhab Syafi'i ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Al-Wajiz. Maka datang selepas daripada itu Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i dia mensyarahkan kitab Al-Wajiz Imam Ghazali dan dia namakan Al-Aziz. Dan dia meringkaskan kitab itu dan dia namakan Al-Muharrar. Kemudian datang pula Imam An-Nawawi, dia meringkaskan lagi kitab Al-Muharrar itu dinamakan Al-Minhaj ataupun Minhajut Talibin, kitab yang paling popular dalam mazhab Syafi'i. Minhajut Talibin, bukan Minhajul Abidin iaitu Imam Ghazali, kitab tasawuf. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kemudian dia meringkaskan kitab Al-Aziz menjadi kitab Rawdatut Talibin. Kemudian selepas daripada itu dalam 300 tahun, tahun 900 Hijrah, maka lahirlah ulama-ulama mutaakhirin yang terkenal dalam mazhab Syafi'i ini yang kita sebut sebelum daripada ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ar-Ramli dan juga Khatib Asy-Syarbini. Mereka mensyarahkan kitab Minhaj At-Talibin daripada Imam Nawawi. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarahkan kitab Minhaj, dia namakan Tuhfatul Muhtaj. Imam Syekh Ar-Ramli mensyarahkan kitab Minhaj, dia namakan Nihayatul Muhtaj. Dan Khatib Syarbini mensyarahkan Minhaj dan dia namakan Mughni Al-Muhtaj. 3 kitab ni Ustaz Hamid Tahir pesan pada saya masa dia mengajak di Maktab Mahmud dan saya sama-sama mengajak di situ, kami mengaji dengan dia. Dia kata 3 kitab ni jangan lupa. Nak jadi alim dalam mazhab Syafi'i, bacalah kitab Mughni Muhtaj Khatib Syarbini, bacalah kitab Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli, dan bacalah kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian daripada itu banyak lagi hasyiah dan juga hawashi yang lahir selepas daripada itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kitab-kitab ni dia punya perbahasan ada dalam bentuk syair. Nah, ada dalam bentuk syair, ada dalam bentuk prosa biasa. Kemudian disyarahkan oleh ulama-ulama selepas daripada itu dalam bentuk syarahan yang
Kalau kita nak baca memang pening kepala. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan beli kitab Nihayatul Muhtaj, beli kitab Tuhfatul Muhtaj, beli kitab apa dia Mughni Muhtaj, tiga tu dalam lebih kurang 700 ke 800 ringgit. Tak mahal mana? Nah, nak banding dengan sport ring apa? 1000 lebih dah. Minta sampai 1000 saya beli dengan Ustaz Hadi. Dalam 800 ringgit. Tiga ni. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia ambil matan minhaj, tulis kat atas kitab ni, tulis sini, dia syarah kat bawah. Dia syarah habis, dia stop, dia sambung. Dia tidak ada sistem. Orang dulu tidak ada sistem. Dia tulis habis sambung, tulis habis sambung. Dia kita nak cari tajuk pun tak ada. Payah. Tuan-tuan, ni kitab-kitab Turas nama dia, payah. Nah, payah. Jadi orang Syria jumpa syekh-syekh ni, Dr. Mustafa Al-Khin, jumpa Dr. Mustafa Al-Bura, Ali Syarbaji, minta permudahkanlah. Kitab-kitab fiqh ni banyak tapi nak baca tu berserabut sikit. Tak sesuai dengan khilaf-khilaf yang terlalu banyak, jadi pening kepala. Hak ni kata lagu ni khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri, bukan khilaf dengan mazhab lain. Khilaf dengan mazhab lain tu memang besar. Tapi dalam mazhab kita sendiri ni khilaf sama-sama ulama mazhab Syafi'i. Maka buat satu kitab yang tak ada khilaf, buat kitab yang muktamad, ambil satu sudah. Pendapat tak pening kepala. Nah, minta dengan 3 orang doktor ini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mereka cerita, mereka pun buatlah kitab ni. Kitab ini dibuat dalam bentuk yang sistem dia sama dengan tesis PhD. Sebab mereka doktor, mereka pensyarah universiti, maka cara penulisan mereka, cara dia buat macam dia buat tesis PhD. Dia ada tajuk, dia ada ta'rif, dia ada dalil, dia ada hikmah, dia ada tajuk-tajuk kecil dia buat macam tesis PhD. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Cukup mudah untuk kita baca. Kalau kita tengok apa dia kitab Sabilal Muhtadin sudah. Tuan-tuan pergi beli kitab hak Jawi tu. Hak Rumi pun ada, dirumikan. Beli yang Jawi, satu kitab tu, 1 dan 2 jilid tebal tu. Beli Sabilal Muhtadin, tuan-tuan baca. Memang pening kepala. Baca solat, rukun solat, dia campur habis. Nak cari rukun yang pertama, kena cari rukun yang kedua, kena cari. Dia tak boleh, dia kena baca daripada awal. Kita tak jumpa. Dia tak buat rukun pertama apa dia, rukun yang kedua apa dia, rukun yang ketiga. Itu sistem baru, nama dia manhaj yang baru. Tapi kitab-kitab lama dia sambung terus. Kita buka nak cari, jenuh cari, peluh ketiak. Tapi kalau kita buka kitab ini, mudah. Semua dah ada tajuk depan, sudah ada dia punya apa dia intisari, tajuk semua mudah cari. Ni hak Melayu, hak Arab pun sama juga. Dia ada semua macam ni. Nah, inilah nama dia kemudahan. Dan dalam kitab ini dia ambil pendapat-pendapat yang muktamad. Pendapat-pendapat yang muktamad artinya pendapat-pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab, itulah yang dimasukkan dalam kitab ni. Dan ada lagi satu kitab. Dia lebih luas daripada kitab ni. Nah, lebih luas. Dia lebih kita faham lagi. Yang ni pun okey dah. Tapi ada lagi satu, sama juga cara penulisan dia, cuma penterjemahan belum selesai. Kalau hak Arab memang ada lah. Hak terjemah Melayu dalam proses belum selesai lagi dan dia belum keluar lagi. Hak Arab dah ada. Nama dia Kitab Al-Mu'tamad yang ditulis oleh Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang tulis kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh yang sampai 11 jilid. Hak Arabnya 11 jilid. Arab 11 jilid, kalau terjemah Melayu dia akan jadi 20. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi adik dia ni, dia juga pensyarah yang sama. Dia buat satu kitab baru, nama dia Al-Mu'tamad. Dia ambil pendapat-pendapat yang muktamad saja dalam mazhab. Bila kita baca tak ada pening-pening kepala, tak ada khilaf-khilaf apa. Dia ambil pendapat yang kuat sahaja. Nah, jadi yang ni boleh pakai, dan kitab Al-Mu'tamad pun boleh pakai, memudahkan kita zaman moden untuk baca kitab fiqh mazhab Syafi'i, daripada kita baca Matla'ul Badrain, daripada kita baca kitab Sabilal Muhtadin. Bukan nak meremehkan kitab-kitab itu. Kitab itu besar, kitab tu ada banyak keberkatan. Cuma di segi penulisan memang lama lah. Jadi kalau kita nak mudah, maka inilah kitab yang paling mudah,
yang kita boleh baca sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu kita. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kitab ini diberi nama Al-Fiqhu Al-Manhaji. Fiqh ni apa dia? Jadi saya gunakan jilid 1 dulu. Nah, ni jilid 1 dia menghuraikan apa yang dia kata fiqh tu apa dia. Yang kita kata mengaji ilmu fiqh tu apa dia. Nah, baik, fiqh ni dia kata ada dua istilah. Ada dua istilah. Ada dua makna. Yang pertama mengetahui hukum-hukum syarak. Mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Baik, saya ulang semula. Hukum-hukum syarak. Hukum syarak ni wajib, sunat, haram, makruh, harus, tu hukum taklifi. Kalau kita mengaji kitab usul fiqh disebut hukum taklifi. Nah, haram, wajib, sunat, makruh, harus. Itu nama dia hukum-hukum syarak. Kalau wajib, mustahil, harus, itu bukan hukum syarak, itu hukum akal. Hukum akal, wajib, harus, mustahil. Wajib, mustahil, harus. Yang kita mengaji ilmu akidah, yang tu bukan hukum syarak, yang tu hukum akal. Hukum syarak, wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5. Nah, baik. Jadi mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Mukallaf ialah yang akil baligh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu nama dia hukum, itu nama dia fiqh. Artinya kalau orang tanya kita apa hukum babi, contoh nak bagi faham takrif, apa hukum babi? Apa hukum babi, Cik Munir? Apa hukum babi? Haram. Haram. Haram ah? Okey. Babi tidak haram. Itu jawapan dia. Oi, mazhab baru. Tak, babi tidak haram. Tengok dia punya takrif fiqh. Mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Tak ada kaitan dengan babi itu. Dia bukan perbuatan kita, babi bukan perbuatan kita. Babi bukan perkataan kita. Nah, maka dia tak termasuk dalam hukum fiqh. Kalau tanya babi itu apa hukum, jawapan dia babi itu hukum dia najis mughallazah, bukan haram. Dia najis mughallazah. Kalau kita sentuh dia ataupun dia tersentuh kita, sama ada kering ataupun basah, maka hukum dia lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i, kita kena basuh dengan 7 jenis air. Salah satunya adalah air yang dicampur dengan tanah. Dia najis mughallazah, dia bukan haram. Sebab tu orang kata daging babi itu haram. Haram makan baru perbuatan kita. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan ke atas kamu al-maitatu, bangkai. Bangkai haram, tak boleh makan. Cik Munir makan bangkai tak? Tak pernah makan. Tipu. Duk makan ikan hari-hari itu tak bangkai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Quran mengharamkan bangkai, hadis bu uhilla lana maitatan, dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai, as-samaku wal jaradu. Yang pertama ikan, yang kedua belalang. Maka bangkai tak boleh makan kecuali 2 bangkai. Yang pertama ikan dan belalang. Sumber kita Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa tolak hadis, anti hadis, dia pakai Quran saja, maka haram dia makan ikan. Yang pertama dia menjadi murtad kerana menolak hadis, dia anti hadis itu murtad. Yang kedua, kalau dia pakai Quran saja, dia haram makan ikan, sebab Quran mengharamkan makan bangkai. Ikan itu termasuk dalam bangkai. Yang kita makan ikan itu kerana hadis. Nabi menyebut dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai, ikan dan juga belalang. Jadi memakan babi itu baru haram, sebab makan itu perbuatan. Itu baru haram. Kalau babi saja dia tidak haram, dia najis mughallazah. Ini kena faham fiqh. Nah, kena faham fiqh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Satu lagi ialah percakapan. Kita mengumpat. Mengumpat adalah haram. Baru dihukum dia haram.
kita memfitnah, maka itu adalah perkataan manusia, memfitnah, mengumpat, menghina, maka dia jadi hukum dia adalah haram. Perbuatan dan perkataan mukallaf. Itu hukum fiqh, hukum syarak. Yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas, iaitu Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, dalil daripada Quran. Yang kedua As-Sunnah, dan pecahan daripada keduanya seperti ijma' dan juga ijtihad dan juga qiyas. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi fiqh ni dia furu'. Furu' artinya cabang. Yang menjadi usul dalam agama ialah aqidah. Sebab itu orang sebut usuluddin. Usul agama. Usuluddin, usul agama, dia adalah akidah. Fiqh dia cabang daripada akidah. Tetapi fiqh tidak akan berlaku jika tidak ada usul. Fiqh tidak akan berlaku jika tidak ada usul. Maka fiqh dia ada kaitan yang rapat dengan akidah. Hanya orang yang berakidah sahaja yang boleh melaksanakan hukum hakam, hukum syarak ni. Hanya orang berakidah sahaja. Sebab tu ayat-ayat hukum semua dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan, ditulis, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan, difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa. Dia mula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Yang ada akidah sahaja boleh buat. Yang beriman dengan Allah sahaja boleh buat. Yang tak beriman dia tak akan buat. Orang kafir tak akan puasa. Orang Islam yang beriman pun tak puasa, ini kan pula yang kafir. Sebab itu fiqh ni, furu' ni, cabang ni, dia ada kaitan dengan akidah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berhala itu merupakan perkara keji, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan kamu berjaya. Dia mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Kena ada akidah, dia kena mantap akidah, baru dia boleh ikut syarak. Sesiapa yang akidah dia tidak mantap, dia tak ikut. Yang tak puasa di bulan Ramadan, yang tak solat, orang Islam semua. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi dia tak boleh nak ikut syarak kerana iman dia tidak mantap dan tidak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena perkemah iman. Sebab tu kita kena mengaji ilmu akidah tu yang pertamanya. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama kena kenal Tuhan. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, barulah kita mudah untuk ikut segala suruh dan larang dia. Nah, suruh dan larang Allah itu dalam ilmu fiqh ataupun syarak. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sumber dalam mazhab Syafi'i, sumber dalam mazhab Syafi'i ialah yang basicnya, yang utama adalah 4. Yang utama ialah 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat adalah Al-Qiyas. Itu sumber yang utama dalam mazhab Al-Syafi'i. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak tadilah yang saya baca tadi semua tu Quran. Dia menjadi sumber yang utama. Mana-mana mazhab, Hanafi pun sama, Maliki pun sama, Hambali pun sama, dan mazhab-mazhab lain yang tidak dibukukan, bukan tidak terkenal, tapi murid-murid mereka tidak membukukan mazhab, maka jadi hilang begitu sajalah. Yang kekal hanya 4 mazhab yang utama. Sebab ilmu daripada mazhab ini ditulis oleh murid-murid kepada guru-guru mereka, hinggalah hari ini kita dapat baca buku-buku. Sebab tu mazhab 4 ini kekal sampai kiamat, dia akan kekal. Yang lain-lain ada dulu tapi tidak ditulis, ataupun ditulis hilang begitu sahaja, ataupun ditulis separuh sahaja, maka dia tidak sampai pada kita, jadi hilang begitu je lah.
Yang tinggal 4 mazhab ni. Semua 4-4 ni sumber utama dia Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, cuma dia jadi khilaf. Nah, jadi khilaf masa dia nak mengistinbat hukum, dia tidak sama. Hanafi dia faham kok ni, Maliki dia faham kok ni, Syafi'i dia faham kok ni. Maka mereka adalah mujtahid mutlak yang boleh mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum daripada Quran dengan kaedah masing-masing. Semua mereka tu betul belaka walaupun khilaf. Sebab Nabi sebut man ijtahada fa asaba falahu man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Sesiapa yang berijtihad untuk mengeluarkan hukum dengan kaedah-kaedah yang dia ada, dengan ilmu yang dia ambil daripada Quran dan hadis juga, berijtihad mengeluarkan satu-satu hukum daripada Quran ataupun hadis, maka ijtihad dia itu betul. Betul. Maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala betul. Dan sesiapa yang berijtihad tiba-tiba ijtihad dia itu salah, maka dia tetap dapat 1 pahala. Dia tak dapat dosa, dia tetap dapat 1 pahala. Apa dia? Pahala ijtihad. Dia tak dapat pahala betul sebab salah, tapi dia tetap dapat pahala ijtihad. Sebab tu 4-4 ni semua betul. Kita tak pernah mengatakan hak ni salah, dia tak ada. Hanafi betul, Maliki betul, Syafi'i pun betul, Hanbali pun betul belaka. Cuma kita tak boleh lah nak 4-4 sekali. Nanti kita bahas di akhir kuliah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sumber Quran. Kemudian hadis. Kita kena ada sumber hadis. Sebab hadis dia akan memberi pencerahan kepada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tadilah, bila Quran kata diharamkan makan bangkai, pada asal memang tak boleh makan. Ikan pun tak boleh makan lah, bangkai. Kita tak sembelih ikan. Kalau sembelih pun tak jadi, sebab dia bukan ada urat merih, dia bukan ada urat halkum. Dia sembelih ni, bab sembelih ni, dia kena memutuskan 2 urat. Yang pertama urat halkum, yang kedua urat merih. Putus salah satu tak jadi, mati tetap mati. Putus urat merih pun dia mati. Putus urat halkum lagi dia mati. Urat halkum dia nak nyawa, urat merih dia nak makan. Kalau putus urat makan, dia makan tak masuk dalam perut, matilah juga. Dua-dua tu mati, tapi tak boleh makan. Sebab salah satu je putus, dia kena putus 2. Ikan mana ada urat halkum, ikan mana ada urat merih, sembelih tak jadi. Dia memang tak boleh sembelih. Kalau nak sembelih juga pun boleh di bahagian perut dia, nak bagi cepat mati saja. Bukan sembelih hak dalam istilah fiqh, tidak ada. Nah, jadi ikan memang tak boleh sembelih. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cuma ikan besar-besar nak bagi cepat mati, orang akan sembelih di bahagian perut dia, di bahagian ekor dia, untuk mempercepatkan dia mati dengan kita keluarkan darah dia. Tapi dia tetap bangkai. Maka Quran kata tak boleh makan, ikut asal tak boleh. Tapi datang hadis sahih, uhilla lana maitatan, saya baca tadi, dihalalkan bagi kita makan 2 jenis bangkai, maka boleh makan, bersumberkan kepada hadis. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian dia ada sumber daripada ijma'. Ijma' ulama. Maka semua ulama berijma', kata benda ni wajib, maka wajiblah. Solat ni semua ulama sejak daripada zaman sahabat sampai pada tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, sampai hari ini, semua ulama bersepakat, nama dia ijma', mengatakan solat adalah wajib. Tidak ada seorang pun dalam kalangan ulama kata solat tu sunat, tidak ada. Itu nama dia ijma'. Nah, walaupun dia ada dalam Quran, banyak hukum hakam yang ada dalam Quran dan hadis, tapi tidak ijma'. Jadi khilaf. Maka benda khilaf tidak nama ijma'. Macam kita kata perkara di antara perkara membatalkan wuduk, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan tu. Ini khilaf. Imam Syafi'i kata sentuh batal. Sentuh tanpa lapik, sentuh tanpa lapik. Sama ada nafsu ke, tak ada nafsu ke, batal dalam mazhab Syafi'i. Perempuan mana? Perempuan ajnabi. Perempuan mahram tak apa. Mak kita tak apa, kakak kita tak apa, adik kita tak apa, mak menakan kita tak apa, mahram.
bukan mahram. Bini kita tu bukan mahram, sebab tu kita boleh nikah dengan dia. Sentuh bini batal. Hanafi kata tak batal, tu nama dia khilaf. Itu tidak ijma'. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, walaupun sumber dari Quran tapi tidak ijma' di situ. Tapi kalau ijma', contoh solat wajib, semua mengatakan wajib, tidak ada mazhab kata sunat. Haji, semua mazhab kata wajib, tidak ada mazhab kata sunat. Judi, semua mazhab kata haram, tidak ada mazhab kata harus. Tu maksud dia ijma'. Nah, dan ada ijma' yang hukum itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tapi berlaku ijma' dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi selepas daripada wafat Nabi, dan tidak ada sahabat-sahabat yang menolak ijma' itu. Nah, contohnya bab faraid, bab pembahagian harta pusaka. Quran cuma sebut waris-waris yang terdekat ni, bila kita mati ni, kalau ada isteri dia akan dapat 1/4, kalau kita tak ada anak kalau ada anak 1/8. Quran sebut. Nah, kalau isteri mati, suami pula akan dapat 1/2 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, suami akan dapat 1/4. Begitu juga ayah kita, kalau kita mati, ayah kita dia akan dapat asabah dan dia akan dapat 1/3 kalau kita tidak ada anak, dan kalau kita ada anak dia dapat 1/6. Ibu kita kalau kita mati, dia akan dapat 1/3 kalau kita ada anak, kalau kita tak ada anak. Kalau kita ada anak, dia dapat 1/6. Tok Wan kita tak ada sebut dalam Quran. Tok Wan, sini panggil apa? Tok Wan ke? Mana ayah kepada ayah kita lah. Nah, ataupun ayah pada mak kita tu Tok Wan kita. Tak sebut dalam Quran dia dapat berapa. Maka ulama, maka sahabat-sahabat Nabi ijma', kalau Tok Wan ada, maka dia akan dapat sama dengan bapa. Kalau kita ada anak, maka dia akan dapat 1/3. Kalau kita tak ada anak, kalau kita ada anak 1/6. Kalau kita tak ada anak 1/3. Macam bahagian bapa tu lah. Maka dikiaskan berapa? Itu nama dia ijma' dalam kalangan sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun yang menolak ijma' itu. Itu sumber. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian yang keempat, yang ni yang basic lah, selepas yang selepas daripada 4 ni dah jadi khilaf dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Qiyas, dalam mazhab Syafi'i dia ada qiyas. Nah, qiyas ialah satu hukum yang tidak disebut dalam Quran ataupun dalam hadis, tidak ada. Tetapi dia ada persamaan dengan hukum yang ada dalam Quran. Dia ada pada ilah, dia ada persamaan, pada sebab dia ada persamaan. Contoh dadah. Dadah ada hukum dalam Quran. Dadah ada sebut tak? Ada sebut fi amadim mumaddadah. Tu tak? Cuba balik cari. Nah, fi amadim mumaddadah. Tak dadah itu. Sebutan dadah tu ada, tapi bukan makna dadah yang tu. Nah, dadah dalam bahasa Arab sebut al-mukhaddirat. Al-mukhaddirat ataupun al-mukhaddarat. Sesuatu yang memabukkan, yang mengkhayalkan, yang boleh menghilangkan akal. Mumaddadah tu yang memanjang, fi amadin pada tiang, al-mumaddadah yang memanjang. Makna dia lain, bunyi dia dadah ujung tu saja. Dadah tak ada sebut dalam Quran. Dadah tak ada sebut dalam hadis. Dadah bukan ada zaman dulu, baru je dadah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang ada dalam Quran arak. Innamal khamru tu, innamal khamru wal maisir. Yang kata arak tu memang diharamkan dalam Quran setelah 3 peringkat. 3 peringkat terakhir. Innamal khamru wal maisir itu barulah diharamkan. Sebab apa arak haram? Sebab illah dia. Illah, sebab kepada pengharaman, dia boleh menghilangkan akal. Islam di antara maqasid syar'iyah, tujuan syarak di antara tujuan syarak ataupun maqasid syar'iyah nak menjaga akal. Maka kita tak boleh memakan ataupun meminum sesuatu yang boleh merosakkan akal. Maka atas dasar itu arak diharam. Maka dadah dia tak sebut dalam Quran, tapi di segi illah, di segi sebab, kerana dadah dengan arak sama, dia boleh menghilangkan akal, boleh membuatkan khayal,
dan dia boleh buat macam-macam sampai bunuh mak sendiri. Itu biasa. Bunuh anak sendiri, sembelih bini, semua kes dadah mereka. Maka ilah dia sama dengan arak. Walaupun dia tak sebut dalam Quran pengharaman dia, tapi arak disebut tu ilah dia sama dengan dadah. Maka dadah diharamkan oleh agama, oleh ulama atas dasar qiyas kepada hukum arak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi dadah bukan najis. Dadah tidak najis. Dia dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Lepas tu orang tulis perangilah najis dadah. Najis dadah artinya dia tu benda tak elok. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi dia bukan najis. Kalau penagih dadah ni, dia ambil apa dia morfin ke apa-apa lah, hak jenis rebuk. Nah, dia pun letak dalam plastik, buh dalam poket tu. Solat maghrib dulu. Solat maghrib dulu hebat tau. Nagih dadah, tapi solat maghrib dulu. Dadah dalam poket sah solat dia. Sah sebab dadah bukan najis. Yang najis arak kena setitik pun kena basuh. Arak kena baju kita, kena tangan kita, kena bahagian tubuh kita, pakaian kita, tempat kita sujud, tempat kita solat ni, tempat kita pijak, tempat letak tangan, tempat nak letak dahi kita. Tak boleh, dia najis, tak sah. Tu beza dia. Arak najis, dadah tidak najis. Walaupun disebut najis dadah, tapi di segi hukum fiqh, di segi fizikal dia, material dia tidak najis. Kalau kena tubuh, kalau kena pakaian, boleh solat je. Nah, tuan bagi faham yang tu dulu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka itulah sumber kepada mazhab Syafi'i. Hak lain-lain itu ada penambahan, yang tu kita kena baca kitab usul fiqh lah. Ini kita nak sebut secara basic sahaja. Itulah fiqh. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, apa dia al-manhaji? Ini saya nak hurai perkataan-perkataan hak ada di muka surat depan. Fiqh dah tahu dah apa dia. Nah, al-manhaji ni yang tadilah susunan secara sistematik. Dia buat tu, dia ada ta'rif dia ada dalil daripada Quran, dia ada dalil daripada hadis, dia ada hikmah dia, kemudian dia akan pecahkan sab-sab tajuk dia. Itu nama dia sistematik. Itulah maksud al-manhaji. Al-fiqhu al-manhaji memang berbeza dengan kitab-kitab turas yang tidak ditulis seperti itu. Dia tulis pakai campur semua, kita nak cari pun susah. Itu maksud manhaji, jadi memudahkan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ala mazhabi al-imam al-Syafi'i. Dan kitab ini berasaskan kepada mazhab al-imam al-Syafi'i, Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi mazhab ni apa dia? Mazhab lima zahaba yazhabu, mazhaban, apa dia mazhab? Nah, baik. Jadi ringkas cerita ginilah, mazhab ni dia macam saluran. Kalau kita nak guna air di rumah kita, bila kita buat rumah, kita akan pasang pipe di rumah kita. Kemudian pipe kita itu dia akan bersama dengan pipe yang besar di luar rumah, dan pipe itu akan bersama dengan pipe-pipe lain, dan akhirnya pipe tadi dia akan pergi kepada loji. Akan pergi pada loji. Nah, sebab tu bila ada pembersihan dan sebagainya, ayat di stop, kita tak ada ayat. Jadi loji air itu dikira Quran, itu dikira hadis. Kita nak dapatkan air daripada loji itu, daripada Quran dan hadis, kita tak boleh, tak mampu nak pergi ambil atas loji itu. Memang kita tak mampu. Loji itu tinggi. Yang kedua, dia dalam. Kalau kita terjun turun, pakai jengkrengnya, mapuhlah dalam tu. Nah, tidak ada alat. Kita tidak ada alat yang cukup untuk kita nak lompat pergi, untuk kita nak masuk, untuk kita nak selam, untuk kita nak ambil ayat. Kita tak mampu. Kita cuma mampu buka di rumah, keluar ayat dah. Ayat tu ambil 2 tahun loji tu. Jadi kita ambil terus. Itulah mazhab. Kita boleh ke nak buka Quran, nak tengok hukum solat tu wajib ke, harus ke, sunat? Kita pandai ke? Kita pandai ke nak cari dalil-dalil hadis yang kata hukum hakam syarak tu? Kita boleh istinbat ke? Kita ada alat ke? Nah, nak keluarkan hukum-hukum ni dia kena ada alat.
Macam kita nak naik ke sana, kita kena ada alat, nak masuk menyelam kita kena ada alat, kita kena pakai gas dan sebagainya. Nak keluarkan hukum ni sekurang-kurang kena ada 12 ilmu, 12 alat. Kena mengaji ilmu nahu, kena mengaji ilmu sarah, kena mengaji ilmu ma'ani, kena mengaji ilmu badai, kena mengaji ilmu bayan, kena mengaji ilmu usul fiqh, kena mengaji ilmu ulumul Quran, kena mengaji tafsir, kena mengaji hadis. Oi, banyaklah tuan-tuan, kena mengaji banyak lagi 12. Mampukah kita mengaji? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita mampu mengaji semua tu pun, adakah kita boleh menjadi mujtahid mutlak macam Imam Syafi'i, macam Imam Hanbali, macam Imam Hanafi, macam Imam Maliki dan sebagainya? Banyak ulama-ulama besar selepas mereka, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, Imam As-Suyuti, banyak, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, ni semua ulama hebat. Depa pun tak buat mazhab sendiri, follow Syafi'i ya. Kita nak boleh buat mazhab, memang tak mampulah. Tidak ada ketokohan itu. Nah, maka bila kita tak mampu nak buat mazhab sendiri, nak keluarkan hukum daripada Quran, maka kita perlukan kepada mazhab. Hari ni orang kata tak perlu mazhab lah, ikut Quran hadis. Memanglah mazhab memang ikut Quran hadis. Tapi mampukah kita nak terus ikut Quran hadis tu? Mampukah kita? Jawapan ni tak mampu lah. Kalau mampu pun kita tak buat, kita ikut follow ulama-ulama mazhab ada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka ikut mazhab bukan kita tolak Quran, bukan kita tolak hadis, bukan kita tolak Nabi. Ikut mazhab tu ikut Nabi lah. Sebab semua mazhab ni semua ikut Quran dan Sunnah. Mereka mengeluarkan, mengistimbatkan hukum daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma kalau kita buka kitab Jawharatut Tauhid Ibrahim Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani, dalam perbahasan mengikut imam mazhab yang 4, apa kata dia? Maka wajib atas orang yang bukan mujtahid, wajib atas orang yang bukan mujtahid seperti Imam Syafi'i, ulama besar-besar ni, mengikut salah satu daripada mazhab yang ada. Kita tak boleh ikut semua, tuan-tuan. Kita orang awam, kita wajib ikut salah satu mazhab yang ada. Kalau kita ni peringkat mujtahid, yang ada alat-alat ilmu yang saya sebut tadi ni, kita tak haram kita ikut mazhab. Kita kena mentarjihkan pendapat yang kuat, sebab kita dah boleh tahu hujah ni lemah, ni hujah ni kuat. Kita tahu hujah, dah peringkat mujtahid dah kita ni, buat mazhab sendiri. Macam Imam Bukhari, dia ada mazhab sendiri, dia tak ikut Syafi'i, dia tak ikut Maliki, dia tak ikut Hanbali, dia tak ikut Hanafi, dia ada mazhab dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita ni tak sampai tahap itu, memang tak akan sampai pun. Maka kita wajib ikut salah satu daripada mazhab yang 4. Jadi Malaysia dah pilih dah mazhab Syafi'i. Dalam fiqh Malaysia dah pilih mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang diikut. Majoriti lah, dia bukan 100%. Dia majoriti besar sahaja kita ikut Syafi'i. Ada bab-bab yang kita ikut mazhab lain. Bila darurah boleh kita ikut mazhab lain. Contoh yang kita dok buatlah, kita bayar fitrah. Kalau ikut Syafi'i, kita kena bayar dengan beras tau. Ada kutip fitrah tu, dulu duk pergi ke rumah tu, dia bawa beras satu gantang. Satu gantang dia bawa. Bila yang rumah tu ada 8 orang contoh, suami, isteri, anak 6, dia jual satu gantang, tolak balik fitrah. Jual pula satu gantang, tolak balik fitrah. 8 kali tu nak tolak. Dah 8 orang, dia mana boleh beli 8 gantang, dia bawa segantang je. Beli segantang, bayar fitrah. Dia beli segantang pula. Benda tu juga duk tolak-tolak, nak tengok. Syafi'i itu pure. Berat lah tuan-tuan, kena buat banyak, kena buat 10 gantang lah. Kalau 8 gantang, dua tolak 8 kali. Berat lah pula dia tu nak buat 8 gantang. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian, maka nak memudahkan cerita, kita bertaklid kepada mazhab lain. Kita pakai
duit. Nah, okey, tahun ni diisytiharkan tuan-tuan RM7 untuk fitrah. Jadi RM7 kalau kita 10 orang, bawa 70 tu sekali ya. Inilah fitrah yang wajib atas diriku dan di atas orang-orang yang berada di bawah tanggunganku. Perak pergi tolak sekali, dia terima, bismillahirrahmanirrahim, baca doa, ciao. Tu kan mudah itu. Bermakna ada tempat-tempat yang perlu kita bertaklid pada mazhab lain. Tapi majoriti yang ada, kita pakai mazhab kita. Bolehkah kita nak campur mazhab? Boleh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi tak boleh bila kita campur-campur mazhab, dia akan jadi bertentangan dengan mazhab yang ada. Jadi bertentangan dengan semua mazhab. Hak tu tak boleh. Hak tu bab tinggilah. Kita nak sebut selepas daripada ini insya-Allah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita orang awam memadai kita ikut satu mazhab. Bila Malaysia dah pilih Syafi'i, maka ikutlah mazhab Syafi'i walaupun bukan 100%, dia majoriti sahaja yang kita ikut sebenarnya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kitab ini Al-Fiqhu Al-Manhaji memang kita akan bahas dalam mazhab Syafi'i kita, dan pendapat-pendapat dalam mazhab dalam kitab ini adalah pendapat-pendapat yang muktamad yang dipegang dalam mazhab. Pendapat-pendapat lain yang lemah-lemah dia tak bawa dalam kitab ni, maka kita tak payah pening-pening kepala. Pendapat yang akan kita baca hanyalah pendapat-pendapat yang kuat dan pendapat-pendapat yang muktamad. Insya-Allah minggu depan kita akan mulakan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji jilid yang ketiga, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini sebagai mukaddimah kepada kitab Fiqh Manhaji. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.